Yang pertama, imam terlupa baca surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, solat jahriyah. Ya, jahriyah ni solat yang suara kuat, iaitu maghrib, isya dan subuh. Itu makna jahriyah. Satu lagi yang solat zuhur dengan asar tu sirriyah. Sirriyah tu suara perlahan. Jahriyah ni suara yang kuat. Jadi selalunya bila imam terlupa baca Fatihah ni yang kuat lah, yang kita boleh kesan. Kalau baca perlahan, mana kita pun tak tahu. Kita pun baca perlahan, imam pun baca perlahan. Jadi susah nak kesan. Ini bila kita dapat kesan bila imam terlupa baca Al-Fatihah. Jadi macam mana makmum bertindak sebagaimana? Maka kita lihat di situ. Hendaklah para makmum mengingatkan imam dengan ucapan Subhanallah dan memperdengarkan bacaan Al-Fatihah supaya imam tahu apa kesalahan dia. Jadi bila kita menegur imam, maka itulah caranya kita menyebut Subhanallah. Jadi jangan cakap Melayu tak boleh. Tuan imam lupa Fatihah. Cakap macam tu batal lah sembahyang. Sebab dalam sembahyang ni tidak boleh berkata-kata selain daripada ayat suci Al-Quran, Allahu Akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja. Lain daripada itu, perkataan yang boleh memberi maksud boleh membatalkan sembahyang. Contohnya Yahoo, kita cakap Yahoo, batal. Yahoo tu maknanya kita seronok. Yahoo tu yang memberi makna, perkataan yang boleh memberi sebarang makna. Kalau belum batal lagi. Kan. Jadi maknanya yang berkata-kata lah. Diam, kan. Kalau budak-budak bising kan, kita sembahyang cakap diam, batal. Yang berkata-kata tu batal sebab dia memberi makna. Jadi bila kita nak menegur imam, maka subhanallah lah sebutan kita. Subhanallah. Jadi imam akan dengar, apa salah aku? Bacakan. Jangan kata Al-Fatihah, jangan macam tu. Bacakan surah. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bacakan dia. Imam terlupa. Dalam kes ni imam terlupa baca. Kalau imam salah baca pun kita betulkan bacaan imam. Imam kata ihdinas siratal mustaqim. Salah kan? Kita dengar subhanallah, bacakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia tak jelas, ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang betul. Kalau kita dapat mengetahui kesalahan imam. Tapi orang yang boleh menegur imam ni orang yang di belakang imam lah. Kalau dia duduk belakang, boleh tak tegur? Jauh. Takkan nak menjerit pula? Tak boleh. Sebab kalau masjid lagi besar. Jadi yang wajib menegur tu di belakang imam. Tak kira lah siapa yang belakang imam tu, Tok Bilal ke, ramai-ramai tegur. Sebab itu yang duduk belakang imam ni bukan orang sebarangan. Kena orang yang tahu selok-belok solat berjamaah. Terutamanya bila imam tu batal, lagilah yang belakang kena tahu. Jadi bila batal, sebaik-baiknya imam dah batal, dia boleh cakap Allah, saya dah batal kan, keluar angin kan. Katalah dia tak payah cakap keluar angin, Allah dah batal. Jadi dia terus melantik makmum yang ada di belakang tu. Selalunya Bilal lah. Dengan ini Tok Bilal ganti saya. Cakap itu. Jadi orang yang dapat Tok Bilal tadi, dia dengar lah. Jangan dia kata ya, baik Tuan Imam. Jangan dia bercakap pula, ada dialog pula kat situ. Dia diam. Dengan ini Tok Bilal ganti. Tok Bilal diam. Jadi mic ni kalau dia pakai mic, cabut mic, letak kat baju dia. Jadi dia ke depan. Itu cara dia. Jadi kalau imam tertinggal bacaan Al-Fatihah, makmum mesti tegur. Kalau tak tegur, habis satu surau, satu masjid batal sembahyang. Kecuali mereka yang niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni kita mesti selalu ingat dalam kepala. Selalu ingat bila sembahyang jemaah ni, kalau imam tu lain macam ni rupanya, menambah rakaat ke, kurang rakaat ke, imam pun tak ketahuan ke, kita niat aku tak ikut imam. Jadi selamat sembahyang kita. Bila kita tak ikut imam, kita buatlah apa yang kita tahu. Sekarang ni dah rakaat ke berapa? Rakaat kedua. Tambah satu lagi. Kita buat seorang-seorang kita lah. Boleh Kalau tuan-tuan ada soalan, terus tanya Kalau tak, ya, okey, bagus. Jadi macam kalau macam rakaat 3 dia tak masuk rakaat 4, itu dia betul pergi bagi akhir lah. Sembahyang apa? Maghrib. Yang asal
Asar, okey. Dia Yang ketiga dia terus bagi kita salam. maknanya dia mengurangkan rakaat. Baik. Boleh Dia, tak kita yang belakang ni bangun? ya, memang macam itulah. Cara tegur imam. Okey, tak apa, saya terang Cara nak menegur imam, imam mengurangkan rakaat. Cara dia. Bila mengurangkan rakaat, kata dah sembahyang Zuhur kan. Sembahyang Zuhur patutnya 4, imam buat 3. Dan imam yakin 3 dia tu dia dah cukup 4 lah. Dia rasa dia 4 lah, padahal tak cukup. Jadi masa dia duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga, kita sedar imam ni belum bangkit ni, patut dia bangkit. Jadi kita terus bangkit dengan kita duduk. Jangan kita ikut dia duduk pula, dia duduk kita duduk. Maknanya kita dah ikut dia. Jadi kita sudah imam ni patutnya dia kena bangun. Kita terus bangun berdiri, Allahu Akbar. Masa berdiri tu kita tegur imam, Subhanallah kita sebut. Walaupun bukan gitu Bilal bukan. Tak apa. Sebab baiknya Bilal lah. Tapi kalau Bilal pun tegur, kita pun tegur lagi baik. 2-3 orang bersuara, Subhanallah kan. Tapi berdiri. Jadi bila berdiri itu sebagai petunjuk bagi imam. Bila imam dia rasa Subhanallah, dia akan tertoleh sikit kan. Dia akan rasa pula, mau berdiri semua ni. Dia terasa bayang-bayang tu nampak berdiri kan. Jadi maknanya dia tersilap. Jadi kalau dia silap, kita tegur dia bangun, maka sah lagi kita ni bila dia bangun, kita ikut macam biasa. Tapi kalau dia degil juga, dia tak bangun, keyakinan dia kata, aku dah cukup 4 ni. Makmum yang salah kata dia duduk juga. Ketika itu, kita bangun, kita tak ada pilihan, kita niat mufaraqah. Tak boleh ikut dia. Kerana dia buat perkara yang salah. Walaupun imam dia kata dia berkeras juga, saya cukup dah 4. Jadi semayang imam sah. Semayang imam tu sah. Kerana dia yakin dengan pegangan dia kata dah cukup 4 dah. Padahal tak cukup. Padahal 3. Dia yakin dengan diri dia yakin tak apa. Kita yang dah keliru tadi, memang imam ni buat 3, kita jangan ikut. Siapa yang ikut, yang dia sedar ikut, maka batal semayang. Yang sedar, imam ni dah 4 dan tak cukup ni. Tak apalah, kita ikut je lah. Kita yang sedar tadi, kita ikut juga, batal. Makmum yang tak sedar, dia ikut juga, duduk tahiyat akhir juga, ikut imam. Tak apa, dia sah. Tapi dengan syarat, lepas habis semayang nanti, bincang balik dengan imam. Imam tadi buat 3 ke 4? Saya buat 4 tadi, dia kata 4 juga kan. Sampai kesudah balik rumah kita 4, sah sembahyang. Tapi kalau dengan makmum pun sah. Tapi kalau imam tadi, dia kata, ya ke? Ya. Dia ragu-ragu. Bila dia ragu-ragu, maka dia kena ulang semula sembahyang. Itu yang leceh tu. Bila ulang semula yang kita tak nak ni, ialah buang masa lah. Sebab itu dah sembahyang jemaah ni. Jemaah ni saling ingat mengingati. Imam ingatkan makmum, makmum ingatkan imam. Cara imam mengingat makmum tu, bila imam takbir Allahu Akbar, makmum kena ikut. Itu cara dia. Kemudian bila imam buat salah, makmum kena tegur Subhanallah. Ini saling tolong menolong. Solat jemaah ni satu untuk semua, semua untuk satu. Begitu. Boleh Faham? Lagi? Baik. Okey, kalau tak ada kita sambung lagi Jadi cara menegur dia Subhanallah. Kalau kita duduk di belakang lah. Kalau duduk di belakang, di jauh-jauh di belakang sana, tak nampak imam, macam mana? Itu tak ada pilihan, kita nak tegur pun tak boleh sebab jauh. Jadi kita kena niat mufaraqah. Itu cara dia. Mufaraqah tu aku tak ikut imam. Bila tak ikut imam, kita selesaikan sembahyang secara sendirian. Mana yang tak cukup kan. Selesai, salam terus keluar. Begitulah. Jangan kita sedar salah, kita ikut. Yang itu batal. Baik. Perhatian. Tidak boleh menegur imam dengan kata-kata yang bukan zikir. Seperti mengatakan Al-Fatihah. Subhanallah, Al-Fatihah. Itu macam kita menegur imam, suruh imam baca Fatihah. Bukan itu cara dia. Kalau sebut Al-Fatihah, maka batallah sembahyang. Kerana ia membatalkan solat disebabkan berkata-kata dengan sengaja. Al-Fatihah tu surahnya. Patutnya bacakan dia punya bacaan tu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bacaan dia, bukan sebut Al-Fatihah. Jadi kena tahu tu, kena hati-hati. Baik. Bercakap dalam solat dengan sengaja hukumnya haram. Haram kita sembahyang tu, kita tengok ada budak lalu kan, tepi. Kita cakap dalam sembahyang tu, tepi. Ataupun undang. Haram hukum. Jangan berkata-kata. Kalau nak halang anak kita jalan, tahan dengan tangan boleh. Tahan kan anak kita nak lintas ke apa ke. Tambah kalau dia buat benda-benda yang boleh membahayakan, dia nak ambil pisau kata sembahyang, kita sembahyang di rumah.
Ni nak pegang pisau, kita boleh tarik tangan ni, tarik tangan. Ataupun kita ambil pisau tu, letak atas almari tinggi sikit, sambung sembahyang. Boleh? Boleh. Dia tidak membatalkan sembahyang kerana ada keperluan di situ. Bahaya. Ada api ke, ada binatang buas ke apa, kita boleh. Boleh bergerak. Ya. 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 Fil alami. Kita sembahyang seorang Okey, sembahyang seorang kita terlupa apa tadi? Baru teringat? Okey. Ya, ya. Tak. Bila kita teringat tu, kita dah baca tempat yang salah tu. Patutnya ada lagi rakaat, kita lupa kan? Bila tengok, aku ni ada satu lagi rakaat ni sembahyang seorang kan? Terus dia bangun, tinggalkan bacaan tadi. Bacaan Fatihah ni, tahiyat tu jangan habiskan. Kita baca di tempat yang salah. Jadi Allah silap kan? Jangan cakap lah. Jangan kata Allah silap, jangan cakap batal. Maksudnya kita tersedar, ada satu lagi kan, nanti lah. Satu lagi. Jadi terus bangun, tinggalkan bacaan tahiyat, terus bangun, sembahyang. Dulu saya dah sebut, ingat tak? Kalau sembahyang seorang-seorang, kita teringat lupa rokok. Rokok tu pula pada rakaat yang kedua, katalah sembahyang 3 rakaat, sembahyang maghrib seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang, selalunya bila lupa rokok ni, kalau sembahyang ramai-ramai ni dengan imam, payah nak lupa sebab makmum akan tegur. Main seorang-seorang boleh lupa. Bila masa duduk tahiyat akhir tu, tadi tak rokok lah rakaat kedua, katalah rakaat kedua. Jadi masa dia teringat tu, dia terus bangun dan dia bangun, dia terus rokok. Bangun Allahu Akbar, dia rokok tu. Fatihah tak payah baca dah sebab dia dah baca kan. Rokok dia tertinggal, dia bangun, dia rokok. Lepas rokok buat apa? Macam biasalah. Iktidalnya, tidak sujud pertama, sujud kedua, kena ikut urutan. Bila rakaat kedua yang dia tertinggal, rakaat ketiga tak pakai. Yang kita buat tadi tak pakai. Jadi kita bangun rakaat kedua tu, ambil rokok dia, iktidal sampai habis. Itu sambung pula rakaat ketiga, barulah kita beri salam. Kalau sembahyang maghrib lah. Sebab dalam sembahyang ni, rukun sembahyang ada berapa? 13 rukun. Yang terakhir tu, yang ke-13 tu adalah tertib. Tertib tu kena ikut urutan. Hukum dia wajib. Jadi maknanya kalau kita terlupa rokok. Rokok tu rukun tuan-tuan. Kalau tertinggal rokok dengan sengaja, batal sembahyang. Dengan sengaja ke, terlupa tu bila kita teringat balik. Kita dah habis sembahyang kan. Dah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, tadi lupa rokok apa. Sembahyang batal. Kena ulang balik. Sebab itu lebih baik kita teringat dalam sembahyang. Bila teringat dalam sembahyang, kita terus bangun, kita ulang balik sampai habis. Ulang rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi begitu kerana dia tertib tadi. Boleh? Okey. Baik, bercakap dalam solat, hukumnya haram dah sebut dah tadi, dan membatalkan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat menerusi sabda baginda, muka surat 40. Sabda baginda, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Maksud dia, sesungguhnya solat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu daripada perkataan manusia. Perkataan manusia ini bahasa kita lah, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, apa-apa bahasa lah. Perkataan manusia. Solat itu hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi Quran dan sembahyang ni dia boleh baca Quran, tasbih, takbir, tasbih, tahmid. Itu ya boleh. Allahu Akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu je. Dan baca Al-Quran. Lain-lain tak boleh. Kalau kita buat, batal sembahyang. Baik. Dalam kitab Minhaj At-Talibin disebut, batal solat dengan sebab menutur sekurang-kurangnya kata-kata yang mengandungi 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham ataupun yang memberi makna. Aduh, kata kan? Aduh, ada makna kan? Ada makna sakit tu. Batal. Jadi dia kata tu mungkin dia menguap, mungkin dia sakit kan. Dia tak tahu mana satu. Yang itu boleh tahan lagi.
Janganlah. Ataupun dua perkataan selalunya. Aduh. Dua perkataan kan. Kalau ish, okey lagi. Tapi kalau benda itu yang boleh memberi maksud, tepi, betul. Jauh, betul. Sebab benda tu bahasa kita, tak boleh. Boleh tuan-tuan? Dalam sembahyang tak boleh berkata-kata. Baik, ada soalan? Belum lagi. Tak ada, sambung lagi. Baik, yang kedua. Imam duduk membaca tasyahud awal pada rakaat yang pertama. Jadi ini kes imam yang terlupa lah. Jadi imam duduk tahiyat awal lah. Tahiyat awal tu pada rakaat yang pertama. Patutnya tahiyat awal rakaat kedua. Dia duduk pertama kerana dia lupa. Baik, yang pertama macam mana hukum dia? Wajib para makmum bangun berdiri dan mengingatkan imam ucapan subhanallah agar imam sedar lalu bangun daripada duduk yang salah itu. Dia kata wajib, tuan-tuan garis kan, kalau ada pensil garis. Wajib. Wajib ni bagi makmum yang di belakang tadi, belakang imam. Yang jauh dia tak diwajibkan sebab dia jauh, dia tak. Tapi kalau dia boleh, suara dia kuat, mungkin dia boleh juga membantu. Imam duduk di tempat yang salah. Baik, yang kedua. Jika imam tidak bangun selepas diingatkan, maka makmum yang berdiri itu diberi dua pilihan, iaitu mufaraqah, berpisah daripada imam, atau terus menunggu sehingga imam bangun. Boleh juga. Jadi ada dua keadaan di situ. Bila imam yang salah tu, imam duduk tahiyat awal pada rakaat pertama. Bukan tempat dia. Kita bangun diri, kita tegur imam subhanallah. Tengok dia, tengok reaksi imam. Kalau dia bangun, selamatlah, sembahyang macam biasa. Tapi kalau dia tak bangun juga, dia duduk dia dengan keyakinan imam, dia kata aku dah rakaat kedua ni, padahal baru rakaat pertama. Jadi kita tak ikut dia. Kita terus niat mufaraqah. Ataupun kita duduk ikut dia, boleh juga. Duduk ikut dia, tapi di sini dia tulis atau terus menunggu sehingga imam bangun. Bukan duduk, kita berdirilah, kita berdiri tunggu imam bangkit. Kalau dia nak bangkit lah, kalau dia memang tengok gaya pun tak nak bangkit kan, maka terus niat mufaraqah. Itu lebih selamat. Kita tak boleh ikut imam dia, tak boleh duduk, jadi kena berdiri. Boleh? Itu biasa tuan-tuan, kita boleh buat. Cuma masalah dia, memang kita boleh buat bila belajar macam tu dah hukumnya, tapi bila berjadi betul-betul, bertempiaran semua. Macam-macam pistol. Ada tu, ada tengok sama kita, sama-sama tengok macam mana, bercakap pula. Habis. Kalau macam itu batal lah sebenarnya. Lepas tu kita boleh tengok dah lain macam ni. Aku tak ikut imam, kita sudahkan sembahyang kita. Yang mana yang tak cukup kan. Yang mana yang dah cukup, selesai, salam terus, habis. Kena ingat tu. Baik. Boleh? Yang ketiga, muka surat 41. Makmum yang ikut duduk bertasyahud dalam keadaan sedar, dia sedar akan kesalahan imam itu, dia tahu imam salah, dia ikut juga, dianggap sengaja melakukan kesalahan dan batal solat makmum berkenaan. Gariskan batal. Jadi dia tahu imam ni salah, dia duduk je, dah boleh aku ikutlah. Batal. Sebab itu semayang ni kita mesti ikut benda yang betul saja. Yang salah jangan ikut. Sebab imam ni, kalau ikut konsep semayang berjemaah ni, imam ni dia ibarat pemimpin. Pemimpin tu dipanggil imam akbar. Pemimpin di luar kan. Dalam semayang, imam solat lah. Imam dalam semayang lah. Konsep nak ikut pemimpin ni, ikut imam ni, mesti ikut berlandaskan apa yang Nabi sebut. Imam buat salah, tegur, subhanallah. Pemimpin buat salah di luar, tegur, jangan duduk diam. Ada kala pula imam kena ditukar kerana dia ada najis badan, dia tak tahu kan, dia ada najis kain koyak, dia tak perasan. Jadi kita ke depan, langkah ke depan, berdiri sama-sama dengan dia. Dia pun heran, siapa pula sebelah aku ni? Bila dah berdiri sama-sama tu, yang imam yang asal tu kena faham-faham lah. Mestilah kain koyak ke, dia mestilah ada najis ke. Sebab itu dia ada pengganti dia. Dia kena faham, ada pengganti. Dia untuk. Jangan dia pula, dia nak jadi imam juga, dia tembi kawan sebelah. Ini tak reti langsung lah. Ini imam yang tak faham bahasa. Samalah juga kalau pemimpin buat salah, dah tegur tak berubah juga, tukar pemimpin.
Kalau kat luar, pimpinan di luar tak mau tegur, dah tegur pun tak berubah, tukar. Baik. Ya. Ha. Ha. Mufaraqah ataupun terus berdiri. Ya. Kalau dia naik lah. Ha. Dia bukan tempat dia. Ha. Dia imam tadi, imam tu rakaat pertama tu dia buat tahiyat awal. Ha. Ya. Mak menaik. Kena buat tahiyat awal lah. Ha. Kita tegur tu sebab dia duduk tempat yang salah. Ha, rakaat pertama dia duduk. Ha, jadi ada dua pilihan tadi, sama ada mufaraqah. Mufaraqah ni pilihan terakhir sebenarnya. Yang terbaiknya kita tunggu imam tu. Terbaiknya tunggu tu pula dengan syarat imam tu nak bangkit. Kalau dia pun lihat nak bangkit, tak ada gaya nak bangkit, maka jangan ikut satu je lah, mufaraqah lah. Ha, kalau kita subhanallah kan, imam tu tak agak-agak. Dia tengok subhanallah macam mana, subhanallah. Ha, dia lambat dia nak mikir tu, dia bangkit kan. Kita boleh tunggu. Tapi kalau tengok lain macam ni, dia subhanallah ada je at-tahiyat. Terus baca juga dengar kan, tengok lain macam terus aku tak ikut imam. Dalam hati cakap dalam hati tak ikut imam, kita buat sembahyang sendirianlah. Pahala kita bagaimana? Pahala jemaah dapat tak? Dapat. Selagi kita ikut imam daripada awal tadi, kita ni ikut imam kan, niat makmuman lillahi ta'ala dapat. Kemudian yang kita mufaraqah tak apa, pahala tu dah dapat dah. Itu. Baik. Yang keempat, tidak batal solat makmum yang ikut duduk kerana terlupa. Makmum tadi selalu saya sebut, makmum ni ada dua jenis kan. Satu makmum yang peka, satu lagi makmum yang peka. Peka tu dia tahu bilangan rakaat ke berapa, bacaan imam dia dengar, teliti dia dengar kan. Itu yang peka. Yang peka ni ikut je, imam salah ke dia ikut juga. Ada jenis makmum jenis apa ni. Jadi makmum macam tu dia lalai, sah semayang dia, tapi semayang yang tidak sempurna lah. Dia ikut benda yang salah. Boleh? Okey, jadi kita kena tahu benda-benda macam ni. Baik, seterusnya yang ketiga. Imam bangun kepada rakaat yang lebih. Okey, tadi rakaat yang kurang kan? Ini lebih. Seperti rakaat kelima bagi solat asar atau rakaat keempat bagi solat maghrib. Tambah satu kan? Jadi sama yang saya sebut tadi. Yang pertama, wajib para makmum duduk menunggu imam. Kalau imam menambah, kita kena duduk sebab dah cukup kan? Imam bangkit. Itu maknanya imam menambah. Jadi kita kena duduk. Masa duduk tu tegur subhanallah. Imam berdiri, kita duduk. Itu kalau imam buat lebih. Kalau imam kurang, imam duduk awal-awal, rakaat ketiga dah duduk, padahal semayang tu 4. Kita bangun. Allah bangun berdiri, masa berdiri kita tegur subhanallah. Imam duduk, kita berdiri. Kalau rakaatnya kurang. Kalau rakaatnya lebih, kita pula duduk, imam berdiri, imam menambah. Ini kena sama juga. Sebutlah subhanallah. Sebab itu masa sebut subhanallah, masa kita duduk. Jangan imam berdiri, kita pun berdiri juga. Dia tak tahulah apa salah aku. Semua berdiri eloknya. Bila ramai duduk, 2, 3, 4 orang duduk, dia pun terasa belah kiri dia, ramai duduk ni. Jadi dia subhanallah, maknanya dia silap lah. Dia akan duduk ataupun dia teruskan sembahyang dia. Kalau terus sembahyang dia, kita niat mufaraqah. Baik, boleh? Yang kedua, jika imam tidak turun duduk semula selepas diingatkan, makmum yang duduk itu diberi dua pilihan, iaitu mufaraqah daripada imam. Ini pilihan yang pertama lah. Sebagai orang awam, kita ambil itulah mufaraqah. Atau terus menunggu sehingga imamnya bertasyahud. Bila imam menambah ni, kita ada dua pilihan. Dan pilihan yang kedua tu, menunggu imam tu yang terbaik. Mengapa yang terbaik pula? Tadi, masa imam tu kurangkan rakaat, imam buat 3, patutnya 4. Jadi kita berdiri terus lah. Kita subhanallah tegur imam. Kalau imam tu bangkit, okeylah. Tapi kalau imam tu tak bangkit juga, maka kita niat mufaraqah, tak ikut imam, dan kita selesai sembahyang seorang-seorang. Tetapi bila imam menambah rakaat, kita dah duduk dah. Dah tunggu, dah duduk, imam bangkit terus. Allah, rakaat kelima. Kita tegur subhanallah. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada nak mufaraqah boleh, tapi kurang baik. Kalau orang yang ada ilmu tu, dia tak mufaraqah lagi. Yang terbaiknya dia tunggu imam. Imam naik rakaat kelima,
Rekat kelima ke, rekat keenamnya, akhirnya dia duduk tak akhir juga. Jadi kita yang duduk tak akhir tu kita tunggu dia. Maknanya kita baca Fatihah, baca tahiyat dulu sampai habis. Fil alamin innaka hamidum majid, habis kan. Imam dia tambah rekat kelima. Dia baca surah lah apa, kita tunggu. Masa tunggu tu kita jangan duduk diam. Bacalah apa-apa surah, ayat suci Al-Quran. Bacalah qul huwallahu 20 kali ke 10 kali kan. Sementara nak tunggu imam tu turun.